Inilah hadiah hari raya daripada kerajaan Tebuk Atap. Tiada apa-apa yang menggemparkan lagi daripada Perdana Menteri Kerajaan Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kemarin beliau mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP diperluas ke seluruh negara. Menurut beliau, keputusan itu dibuat dalam sidang khas Majlis Keselamatan Negara mengenai pengurusan COVID-19 yang dipengerusikannya ekoran trend peningkatan kes harian COVID-19 yang membawa negara ke gelombang ketiga wabak. PKP kali ini berkuat kuasa dari 12 Mei hingga 7 Jun 2021. Ini tambahan kepada larangan yang diumumkan Menteri Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob 8 Mei lalu, iaitu larangan rentas daerah dan negeri, larangan aktiviti sosial, sukan dan pendidikan yang berkuat kuasa 10 Mei hingga 6 Jun 2021. Bagaimanapun, semua sektor ekonomi masih dibenarkan beroperasi dalam tempoh PKP. Antara larangan yang disebutkan ialah solat sunat Aidilfitri tertakluk pada kapasiti masjid dan surau tidak melebihi 50 orang bagi masjid dan surau yang boleh memuatkan lebih 1,000 jemaah dan 20 orang bagi masjid dan surau yang boleh memuatkan kurang daripada 1,000 jemaah. Had bilangan jemaah yang sama terpakai bagi solat fardu 5 waktu dan solat Jumaat. Tidak terkecuali rumah ibadah bukan Islam juga tertakluk kepada PKP. SOP terperinci bagi semua larangan dan arahan yang terkandung dalam PKP ini akan diumumkan oleh MKN, kata Muhyiddin Deputy Media. Setakat 10 Mei, jumlah kes harian melebihi 4,000 kes dan 37,396 kes aktif dengan 1,700 kes kematian. Data dan sains terus menunjukkan bahawa aktiviti-aktiviti perhimpunan yang menyukarkan penjarakan sosial dan keberadaan orang ramai dalam ruang yang sesak menjadi punca utama penularan COVID-19. Katanya lagi, justru PKP di seluruh negara itu harus dilaksanakan bagi mengelakkan negara terjerumus ke dalam malapetaka kesihatan yang lebih parah. Alkisahnya, itulah bukti kukuh kegagalan strategi Kerajaan Tebuk Atap membendung pandemik COVID-19 walaupun RM5 bilion dana dari Kumpulan Wang Amanah Negara KWAN telah dijarah tanpa bahas di Parlimen. 3 kementerian iaitu Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesihatan dan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi bersama-sama berperang melawan COVID-19. Namun, mangsa penyerang itu hari demi hari terus meningkat. Sebelum ini, Ketua Pasukan Petugas Menangani COVID-19 Selangor STFC yang juga bekas Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menyifatkan tindakan kerajaan mengenakan PKP ke atas Selangor merupakan satu pengakuan bahawa kerajaan telah gagal menangani gelombang ketiga COVID-19. Yang kritis, ya, ini diakui dengan mereka mengisytiharkan PKP dan tengah-tengah tempat dan negeri PKP ia adalah pengakuan kegagalan untuk melandaikan gelombang ketiga ini. Begitulah masihnya mulut Ketua Penerangan Bersatu Datuk Seri Azmin Ali yang memperlekeh bekas Menteri Kesihatan itu. Kononnya, jika Pakatan Harapan terus memerintah, semakin ramai rakyat yang mati akibat COVID-19. Fitnah Azmin Ali itu kembali kepadanya. Benar seperti kata Esko Kesihatan Awam, Perpaduan Pembangunan Wanita dan Keluarga Selangor, Dr. Siti Mariah Mahmud bahawa darurat hari ini telah menidakkan platform bagi rakyat dan wakil rakyat untuk membawa cadangan dan persoalan kepada kerajaan berhubung pandemik COVID-19. Untuk apa sebenarnya dana KWAN itu? Jika hidup rakyat semakin tertekan dengan kegagalan kerajaan kakistokrasi ini menangani pandemik COVID-19. Rakyat menunggu penafian pimpinan kerajaan terhadap dakwaan pengarah komunikasi amanah Khalid Abdul Samad berhubung penggunaan dana tersebut. Benarkah hanya RM3 bilion lebih sahaja digunakan untuk membeli vaksin COVID-19 sementara selebihnya digunakan untuk membina kemah dan cenderahati untuk persediaan pilihan raya umum ke-15. Dan diorang rompak daripada kumpulan wang amanah negara sebanyak 5 bilion, 3 bilion lebih untuk beli vaksin, yang lain itu semua untuk perbelanjaan pilihan raya. Saya yakin. Masih tak nampak lagi. Perkara yang berkait dengan nyawa rakyat pun Kerajaan Perikatan Nasional mahu mempolitikkannya.